Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tajuk kita akan sambung untuk tajuk radikal bebas. Okey, 10.2. Apa itu radikal bebas? Definisi radikal bebas menyatakan bahawa atom ataupun molekul yang kekurangan satu elektron yang boleh menyebabkan ketidakstabilan, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Dalam erti kata, kalau molekul tu dalam keadaan stabil, bilangan elektron mestilah seimbang. Tapi kalau ikut definisi di sini, bilangan elektron dia tak seimbang. Sepatutnya ada 2 ataupun 8, tapi dia ada 2 atau 5. Itu maksudnya elektron dia tak seimbang. Tapi kalau atom tu dia seimbang, bilangan elektron dia 2 ataupun 8. Itu adalah atom ataupun molekul yang seimbang. Okey. Seterusnya kita tengok pula kesan radikal bebas. Okey. Kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Okey, dia ada kat sini. Proses pengoksidaan ialah tindak balas kimia yang berlaku apabila satu bahan tindak balas mengalami kehilangan elektron. Jadi proses pengoksidaan ini akan mengurangkan elektron. Okey, jadi dia ada 2 faktor yang menyebabkan proses pengoksidaan terhasil, iaitu pertama melalui melalui faktor dalaman, dan yang kedua adalah melalui faktor luaran. Melalui faktor dalaman, okey, proses pengoksidaan berlaku secara semula jadi di dalam badan yang menghasilkan radikal bebas. Okey, ini akan mencetuskan tindak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Jadi, apabila metabolisme dan keradangan berlaku dalam badan kita, kita akan menghasilkan radikal bebas di dalam badan. Dan radikal bebas ni akan bertindak balas ke atas kita punya DNA. Dan apabila DNA kita terganggu, kesihatan kita pun juga akan terganggu. Okey, bagi faktor luaran pula, ia adalah dipengaruhi daripada asap rokok. Okey, pendedahan kepada radiasi dan juga cahaya matahari dan pencemaran udara yang menjejaskan kesihatan. Lepas ni kita akan bincang balik apa itu faktor luaran dan dalaman. Okey. Seterusnya, kita tengok kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Okey, kesan buruk apabila radikal bebas ini hadir dalam badan kita. Yang pertama, boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular ataupun penyakit kardiak, penyakit jantung dan juga ketidaksuburan. Jadi kalau ada penyakit ketidaksuburan adalah gangguan pada sistem peranakan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau perempuan, dia tidak boleh menghasilkan ovum ataupun dia punya ovum tidak matang. Bagi lelaki pula, dia punya sperma punya bilangan sikit ataupun tak ada langsung. Okey, yang kedua, dia boleh merosakkan buah pinggang, hati dan juga paru-paru. Kalau kita selalu tengok kita makan suplemen yang tak betul ataupun yang tidak dikaji dengan sebaiknya, dia juga boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang, hati dan paru-paru. Apabila buah pinggang, hati dan paru-paru kita rosak, dia akan tunjuklah dekat kulit kita yang berkedut, mata kita yang kuning, hati yang boleh jadi rosak. Itu adalah salah satu kesan dia. Dan seterusnya juga dia boleh menyebabkan penuaan awal, seperti wajah berkedut dan juga rambut beruban. Jadi pada golongan yang suka makan makanan suplemen, dia punya kesan jangka panjangnya juga boleh menyebabkan penuaan awal ni. Maksudnya sepatutnya orang tak tua lagi, tak ada uban lagi, dia dah pun beruban. Sebab dia salah mengambil bahan-bahan yang mempunyai kesan radikal bebas. Okey, so kita balik tadi kepada faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas dalam badan manusia. Ada 2, iaitu melalui metabolisme dan melalui keradangan. Okey, metabolisme. Okey, mitokondria ni adalah salah satu sel badan yang terhasil yang ada dalam badan.
Jadi, bila metabolisme kita meningkat ataupun rendah, dia juga akan menghasilkan radikal bebas. Okey, sama juga dengan keradangan. Keradangan lebih kepada gatal ataupun sakit. Okey, jadi sel darah putih ni akan membebaskan radikal bebas. Dan radikal bebas ni akan menyerang DNA dan menyebabkan kerosakan DNA. Okey, dan seterusnya pula kita tengok faktor luaran. Faktor luaran dia lagi banyak daripada faktor dalaman. Yang pertama, kita tengok situ adalah pencemaran udara. Pencemaran udara daripada kilang akan menyebabkan radikal bebas terbebas ke udara dan akan dapat diperolehi oleh kita melalui pernafasan. Selalunya pencemaran udara ni adalah daripada asap kenderaan dan juga asap kilang yang berbahaya. Seterusnya adalah sisa toksik. Okey, sisa toksik juga dia akan membebaskan udara ataupun gas yang beracun yang boleh menyebabkan radikal bebas terbebas dan masuk dengan sama juga dengan faktor dalaman tadi, dia merosakkan atau mengganggu kita punya DNA. Selain daripada itu, asap rokok. Sebab asap rokok dia mempunyai berbagai-bagai jenis bahan kimia kat dalam tu kan. Jadi kalau siapa yang banyak isap rokok, salah satu dia kesan-kesan dia seperti mandul, tua cepat ataupun mandul, tua cepat ataupun kat sini. Dan buah pinggang dan paru juga akan menyebabkan disebabkan oleh asap rokok. Okey. Seterusnya adalah sinaran ultraviolet. Sinaran ultraviolet ni dia datang daripada cahaya matahari. Tapi kita terlindung daripada sinaran ultraviolet sebab kita ada lapisan ozon. Tapi apabila lapisan ozon mula menipis ataupun berlubang, sinaran ultraviolet ni akan terus masuk dan akan bertindak balas ke dalam badan kita sebab dia membebaskan radikal bebas juga. Okey, jadi jaga dah alam sekitar supaya kita sentiasa selamat. Jagalah alam sekitar supaya kita sentiasa selamat. Itu keyword untuk hari ini. Jadi sambung balik, dan di akhir sekali adalah sinaran menion, iaitu sinaran X-ray. Kita tahu sinaran X-ray adalah sinaran yang bahaya, di mana kalau kita melakukan X-ray, kalau kita tak ada masalah, setahun hanya boleh buat 2 kali sahaja sinaran X-ray. Kalau lebih, dia boleh menyebabkan kamu akan ada masalah. Okey, masalahnya contohnya awak akan menyebabkan awak sakit kanser ataupun awak mengalami masalah kerosakan DNA macam yang dalam sini. Okey. So, ini adalah antara contoh-contoh faktor luaran dan faktor dalaman untuk radikal bebas untuk kali ini. Sila faham. Sekian, terima kasih. Jangan lupa dengan keyword cikgu. Bye.